Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi nama diberi Muhammad Hafiz Iskandar bin Muhammad Zurin, merupakan seorang pelajar PPISIP ambilan Jun 2023-2028. Nombor angka giliran 20230923100136 dan nombor kad pengenalan 050326110273. Pada hari ini akan bentangkan sebuah tugasan pentaksiran berterusan, iaitu tugasan 2 persembahan. Pada persembahan ini saya akan menyampaikan sebuah pembentangan yang bertajuk Ketokohan dan Kepimpinan yang ada pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika era pemerintahan beliau selaku khalifah pertama zaman Khulafa Ar-Rashidin, yang mana kita tahu Khulafa Ar-Rashidin terdiri daripada 4 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh dikatakan sahabat yang besar, golongan yang besar, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman Ibn Affan radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah ketika itu. Jadi ayuh sama-sama kita susuri ketokohan dan kepimpinan yang ada pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan lihat, ayuh kita susuri satu demi satu isi-isi penting ataupun isu-isu ataupun poin-poin utama yang akan dibincangkan dalam kekhalifahan pada kita akan lihat beberapa poin-poin yang akan dibincangkan. Apa yang akan dibincangkan dalam slide saya adalah yang pertama ialah pengenalan sosok sesebuah nama yang begitu besar, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan gaya pemerintahan beliau sewaktu memimpin kekhalifahan pertama, iaitu Khulafa Ar-Rashidin. Yang kedua adalah struktur ataupun apa gaya pemerintahan yang telah dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sepanjang bergelar khalifah pertama umat Islam pasca kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita tahu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni beliau mempunyai gaya pemimpin yang sangat unik dan luar biasa, kerana di dalam kelembutan beliau ada juga diselitkan ketegasan. Itu akan kita bincangkan sebentar lagi. Bagaimana seorang yang lemah lembut dalam budi bicaranya mampu untuk memimpin pasukan ketenteraan yang menjadi luar biasa, yang mampu untuk menyebarluaskan agama Islam ke seluruh pelosok dunia. Masya Allah, sangat hebat sosok yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini. Baiklah, seterusnya kita akan lihat apa sumbangan yang telah diutarakan ataupun telah diberikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sumbangan kepada pemerintahan, hasil pemerintahan beliau kepada agama Islam itu sendiri. Kita dapat lihat bagaimana sumbangan yang dilontarkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sama ada ianya sumbangan yang luar biasa ataupun sumbangan yang boleh dikatakan tidak sebagus. Itu akan kita lihat, kita akan bincangkan dalam slide ini. Dan yang poin yang terakhir ataupun yang terakhir kalinya ialah ibrah ataupun pengajaran yang boleh kita ambil daripada kepimpinan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam tampuk pimpinannya. Apa yang kita boleh belajar daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu punya gaya pemimpin, kemahiran beliau dalam memimpin sesebuah agama Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan amanah untuk memimpin agama Islam setelah kewafatan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu akan kita bincangkan dalam slide. Jadi teruskan bersama insya-Allah.
Baiklah, kita akan melihat pula sebelum kita pergi kepada beberapa poin yang akan kita bincangkan, akan kita hayati dalam pembentangan ini. Ingin saya kongsikan satu hadis ataupun kata-kata daripada Rasulullah SAW. Jika ada lagi Nabi selepas daku, nescaya Abu Bakar lah orangnya. Dia ada sambung hadis yang lebih layak untuk menjadi Rasul selepas aku. Ini kata-kata daripada Rasulullah SAW sewaktu Rasulullah SAW masih lagi berada dalam hayat baginda. Tuan-tuan, kita dapat lihat kat sini bahawa betapa hebatnya, betapa agungnya susuk tubuh bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang mana beliau ketika Nabi SAW masih lagi dalam usia baginda, tetapi mulut baginda tidak lekang memuji, tidak lekang meninggi-ninggikan darjat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di sisi baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan fakta menarik, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini merupakan beliau merupakan seorang ibu ataupun ayah mertua, keluarga mertua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun berkahwin dengan puteri ataupun anak puteri beliau, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ketika pada usia Aisyah yang sangat masih muda. Ketika itu pun, meskipun bila kita lihat pada zaman sekarang, mungkin ini merupakan satu cara ataupun satu bentuk penghargaan kepada keluarga mertua. Tapi tahukah kita bahawa Sayyidina Abu Bakar ini juga, sebelum beliau menjadi seorang khalifah, beliau merupakan seorang sahabat Nabi yang sangat banyak bantu Nabi dari segi dakwah. Nabi SAW sangat menyayangi Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sampaikan Sayyidina Abu Bakar ni boleh dikatakan sebagai antara sahabat yang paling rapat dengan Nabi SAW. Ialah mertua lagi kan, bahkan jadi orang paling rapat lagi. Jadi ini adalah kehebatan yang tak dapat kita sangkalkan lagi yang ada pada susuk tubuh bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi marilah sama-sama kita hayati apa yang kita bincangkan pada selepas ini. Melihat kata-kata ini pun telah membuatkan kita memberikan satu first impression terhadap, wah, begitu hebat, begitu tekunnya ya insan bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, As-Siddiq itu juga melambangkan bahawa beliau ni seorang yang sangat tekun, sangat jujur, sangat amanah dalam apa jua bentuk-bentuk pentadbiran beliau. Okey, saya nak cerita panjang-panjang pun tak guna. Jadi, marilah kita bergerak kepada slide yang seterusnya, insya-Allah, untuk kita mendapatkan penerangan dan penghayatan yang lebih tinggi, insya-Allah. Baiklah, kita akan pergi kepada pengenalan. Kita akan menerangkan sedikit awal-awal ataupun sedikitlah biodatar sebagai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai seorang khalifah pertama yang memimpin umat Islam pada zaman Khulafa Ar-Rashidin. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu merupakan seorang khalifah Islam yang pertama yang dilantik untuk mengemudi bahtera kepimpinan Islam sebaik sahaja wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu, ketika ramainya orang-orang yang berteka-teki, siapakah yang lebih layak untuk mengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana seperti mana kita tahu, sebaik saja wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menandakan bahawa tiada lagi Rasul, tiada lagi Nabi yang akan dihantar untuk membimbing umat manusia. Maka menjadi tugas khalifah untuk membimbing ya, umat Islam kembali kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi, Sayyidina Abu Bakar juga merupakan khalifah pertama yang dilantik dalam sejarah Islam. Tanggungjawab beliau sebagai khalifah pertama bukanlah mudah. Ya, seperti mana kita tahu, sangat tidak mudah ya untuk membimbing umat yang ketika itu, sebaik saja Rasulullah SAW meninggal, ada beberapa peristiwa-peristiwa yang menyebabkan umat Islam sedikit jauh ataupun lari daripada landasan asal pembawakan Islam yang dibawa oleh Nabi SAW itu sendiri. Ramai yang dah start tinggal sunnah, ramai yang dah mula untuk tinggal Al-Quran sejauh-jauhnya. Jadi menjadi tanggungjawab Abu Bakar ketika itu untuk memimpin sebuah kerajaan Islam yang sedang berkembang. Ketika itu teknologi sedang berkembang pesat, walaupun ketika itu teknologi dianggap belum lagi moden, tetapi dari segi ekonomi, dari segi pembangunan, kita sedang berkembang. Islam sedang berkembang ketika itu. Dan pada masa sama, ketika itu juga
ya, pada awal-awal pengambil alihan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi sebuah pemimpin Islam, khalifah Islam, telah berlaku juga kucar-kacir, ya, lantaran konflik kepercayaan ataupun trust yang berlaku kepada agama dan pergolakan akidah yang semakin mendadak dalam kalangan masyarakat pada ketika itu. Manakah tidak ada antara mereka yang sanggup, ya, untuk mempertikaikan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan ketika itu Nabi SAW telah pun wafat. Jadi adalah beberapa golongan ataupun pihak yang menimbulkan persoalan. Perlukah lagi untuk mengamalkan sunnah Rasulullah sedangkan Rasulullah SAW telah pun wafat? Jadi ini antara pencabaran awal yang dihadap oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika awal pemerintahan beliau. Dan selepas baginda wafat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dilantik sebagai ketua pimpinan melalui Majlis Syura. Majlis Syura ni merupakan sebuah majlis kalau macam zaman sekarang majlis raja-raja untuk memilih perdana menteri. Itu sama sistem syura yang mana sistem melibatkan musyawarah ataupun bermesyuarat. Sistem syura ini dilihat terpaksa menyelesaikan pelbagai cabaran dan ujian. Namun beliau bukan berjaya menyelesaikan permasalahan tersebut, tapi turut berjaya memantapkan pemerintahan Islam melalui dakwah secara lemah lembut serta kekuatan ketenteraan. Apa yang uniknya pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ni, kita kenal Abu Bakar ni dengan seorang susuk tubuh yang begitu lemah lembut, begitu baik budi pekertinya. Tetapi dalam masa yang sama, bagaimana seorang yang mempunyai susuk tubuh yang lembut budi pekerti tetapi boleh membawa sebuah kekuatan ketenteraan Islam yang sangat luar biasa. Jadi ini ialah menjadi salah satu topik yang hangat untuk dibincangkan mengenai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar ketika itu juga menyusun semula strategi dalam usaha untuk menguatkan kerajaan Islam ketika itu. Ketika itu kerajaan Islam baru nak berkembang, jadi dia agak goyah. Jadi dari situlah bermulanya langkah awal yang diambil oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk susun sebuah strategi kewangan, ekonomi, strategi ketenteraan dan berbagai-bagai jenis strategi yang menjadi essential service ataupun perkhidmatan penting kepada sistem kerajaan Madinah ketika itu. Jadi, ayuh kita pergi kepada topik seterusnya, iaitu peristiwa penting yang berlaku ketika zaman Khulafa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Baiklah, kita melihat kepada beberapa peristiwa penting yang berlaku ketika era pemerintahan zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni boleh kita katakan beliau ialah sosok yang sangat unik cara pemerintahan beliau. Yang mana beliau adalah khalifah pertama ataupun pemimpin pertama kekhalifahan Khulafa Ar-Rasyidin, yang mana ketika itu sebaik saja Rasulullah SAW wafat, datanglah, ya, ataupun telah pun diputuskan bahawa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, menjadi seorang khalifah pertama bagi kekhalifahan Khulafa Ar-Rasyidin. Jadi ayo kita lihat beberapa peristiwa penting yang berlaku ketika era pemerintahan beliau, yang mana beliau ini terkenal dengan orang yang memerangi golongan-golongan yang pelik ataupun golongan-golongan yang murtad, nabi palsu dan sebagainya. Baiklah, peristiwa penting yang pertama, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebenarnya terkenal dengan seseorang yang memerangi habis-habisan golongan murtad. Sebagaimana kita tahu, pasca kewafatan Nabi SAW telah timbul satu spekulasi ataupun satu ideologi yang mana perlu ke untuk seseorang itu terus menerus berada dalam Islam dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, sedangkan Rasulullah SAW telah wafat. Jadi disebabkan ideologi yang ditimbulkan oleh beberapa pihak inilah telah menyebabkan berlakunya, ya, satu proses ataupun satu peristiwa di mana adanya, ya, rentetan keluarnya daripada agama Islam sedikit demi sedikit, dan ada juga secara berbondong-bondong. Lalu disebabkan itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau begitu tegas dalam memerangi golongan murtad ini. Sayyidina Abu Bakar menggunakan kebijaksanaan beliau dengan memberikan satu bentuk ancaman kepada mereka yang telah pun murtad, yakni keluar daripada Islam.
Ancaman yang diberikan adalah sekiranya mereka kembali kepada Islam, kembali kepada syahadah dengan mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka mereka akan selamat daripada azab dunia dan malah azab akhirat. Tetapi jika mereka enggan untuk kembali kepada Islam, maka sesungguhnya golongan murtad ini akan diperangi oleh habis-habisan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan bala tentera yang dipimpin olehnya. Lantas itulah yang menyebabkan berlakunya kembalinya umat Islam kepada yang telah murtad kepada agama yang suci ini. Seterusnya, kita dapat lihat bahawa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sendiri memerangi mereka yang mengaku nabi palsu. Bagaimana boleh terjadinya nabi palsu sedangkan bagaimana boleh terjadinya nabi baharu sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi yang terakhir, penutup segala nabi dan juga menjadi penghulu segala nabi. Jadi disebabkan rentetan inilah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu begitu lantang memerangi golongan nabi palsu, yang mana pada bulan Zulhijjah tahun ke-11 Hijriah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah berhasil membunuh dan menumpaskan gerakan nabi palsu. Gerakan nabi palsu ni pada era kini saya kira lebih kita kenali dengan nama Musailamah Al-Kazzab. Musailamah Al-Kazzab ini merupakan seorang yang boleh dikatakan pendusta tegar, mengaku dirinya menjadi nabi sedangkan tiada lagi nabi selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Abu Bakar telah pun memerangi golongan nabi palsu ini sehabis-habisnya. Dan yang terakhir sekali, peristiwa penting yang berlaku ketika era pemerintahan Khalifah ataupun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ialah beliau memerangi golongan yang enggan membayar zakat, yang mana pada bulan Syakban tahun ke-11 Hijriah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah memulakan perangnya terhadap orang yang menolak untuk membayar zakat. Seorang yang tidak bayar zakat boleh dianggap telah mencabuli salah satu daripada 5 rukun Islam yang telah termaktub, yang mana salah satunya ada menyebut tentang membayar zakat ataupun mengeluarkan zakat itu wajib bagi mereka yang punya syarat-syarat tertentu. Jadi Sayyidina Abu Bakar menjadi insan ataupun seorang yang lantang memperjuangkan ataupun memerangi golongan yang tidak bayar zakat ini, kerana mereka seolah-olah telah pun menafikan hak-hak fakir miskin. Kerana seperti mana kita tahu, zakat ini banyak diberikan kepada golongan-golongan fakir dan juga golongan-golongan yang layak untuk menerima zakat seperti pelajar dan sebagainya. Baiklah, kita akan melihat pula kepada struktur pemerintahan ataupun gaya pemerintahan yang dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu sendiri. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni boleh kita ibaratkan seorang yang mempunyai gaya pemerintahan yang unik. Seperti mana kita tahu, Sayyidina Abu Bakar dalam kelembutannya ada juga ketegasan. Begitu juga dengan cara pemerintahan beliau. Beliau menerapkan aspek kasih sayang dan juga kelembutan dalam gaya pemerintahan beliau, tetapi di masa yang sama menumpukan ke arah kekuatan ketenteraan yang sangat besar. Jadi kita dapat lihat kat sini ada 4 struktur pemerintahan atau gaya pemerintahan yang telah diketengahkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sepanjang tempoh pemerintahan beliau mentadbir negara Madinah. Baiklah, yang pertama, beliau telah pun menubuhkan lembaga kewangan. Seperti mana yang kita tahu, menjadi satu asas kepada sebuah negara mempunyai lembaga kewangan, ataupun erti kata lain sebagai sebuah kementerian kewangan yang bagi menjaga kewangan sebuah negara. Itu juga dengan zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang mana beliau telah pun menubuhkan lembaga kewangan untuk menguruskan harta dan kewangan negara, yang mana menguruskan segala hal-hal kewangan seperti cukai, zakat dan sebagainya. Dan pertubuhan lembaga kewangan ini juga memberi tumpuan ke arah perbelanjaan bagi sebuah negara, ataupun erti kata lain belanjawan. Jadi untuk memastikan lembaga kewangan ini berjalan dengan lancar, beliau telah pun melantik salah seorang yang sahabat beliau, iaitu Abu Ubaidillah bin Jarrah, yang mana beliau telah dilantik sebagai Wazir Al-Maliyah ataupun boleh dikatakan sebagai Menteri Kewangan yang pertama untuk negeri Madinah ketika itu. Dan struktur kewangan Madinah
ataupun struktur kewangan negara Islam ketika itu berjalan dengan lancar dan sangat efisien. Seterusnya, beliau telah pun mengambil pendekatan untuk membentuk sebuah majlis syura ataupun majlis musyawarah, ataupun lebih dikenali pada zaman sekarang ialah ahli majlis mesyuarat. Abu Bakar As-Siddiq telah pun membentuk lembaga majlis syura sebagai tempat bermusyawarah dan mengumpulkan pendapat sebelum menentukan suatu keputusan. Ini sememangnya sangat dianjurkan dalam Islam. Walhal ada satu surah yang dikhaskan untuk mesyuarat, iaitu surah Al-Syura. Yang mana dalam surah itu ada cerita tentang mesyuarat. Jadi pendekatan itu diambil oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menjadikan kesepakatan dalam sesebuah pentadbiran itu sebagai kunci utama dengan meminta pendapat, ya, meminta pendapat daripada uh, para sahabat sebelum membuat keputusan ataupun melaksanakan sesuatu dasar yang telah pun dirangkakan. Ahli-ahli Dewan Syura ataupun ahli-ahli majlis mesyuarat ini terdiri daripada kalangan ulama dan juga para sahabat yang mewakili kaum Muhajirin ataupun Ansar. Ya, sebagaimana ini berlaku di Madinah, maka setelah itu ada kaum Muhajirin dan kaum Ansar dan juga para sahabat sendiri yang menganggotai, ya, ahli majlis Dewan Syura ini ataupun ahli majlis mesyuarat ini. Seterusnya, kita dapat lihat bahawa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum utama dalam sebuah permasalahan ataupun penggubalan undang-undang. Setiap kali berhadapan dengan masalah dan kesulitan, beliau akan menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utama. Sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan turunnya beberapa wahyu sebelum Rasulullah SAW menyampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat secara sejagat. Begitu juga dengan Sayyidina Abu Bakar, beliau akan menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utama. Jika masih belum bertemu, beliau akan mencari melalui sunnah-sunnah Rasulullah ataupun boleh katakan perbuatan, percakapan ataupun takririyah daripada Rasulullah SAW untuk dijadikan sebagai sumber hukum utama. Dan yang terakhir sekali adalah usaha ataupun gaya pemerintahan Sayyidina Abu Bakar adalah beliau telah pun mengumpulkan naskah Al-Quran dan hadis bagi membolehkan Al-Quran dan hadis ini tidak uh, terberai ataupun tercerai antara satu sama lain. Sebab seperti mana yang kita tahu dalam pertempuran melawan golongan murtad, terutamanya dalam peperangan Yamamah, telah banyak yang mengorbankan ataupun telah ramai syahid, ya, para hafiz Al-Quran. Jadi Sayyidina Abu Bakar pun menjadi risau. Begitu juga dengan Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar Al-Khattab mencadangkan agar sebagian besar ayat Al-Quran dituliskan di daun-daun, di tulang-tulang dan juga di batu-batu supaya Al-Quran ini terus terpelihara, dan idea itu diterima baik oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi boleh katakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sejak zaman pemerintahan beliau telah pun adanya usaha untuk mengumpulkan naskah Al-Quran dan juga naskah hadis. Baiklah, kita akan bergerak kepada sumbangan pemerintahan hasil daripada pemerintahan yang cemerlang daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baiklah, kita akan lihat beberapa sumbangan yang telah pun berjaya dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, iaitu ada 3 sumbangan besar yang telah berlaku ketika era pemerintahan beliau. Yang mana yang pertama adalah beliau berjaya, ya, seperti tadi kita lihat usaha beliau, tapi ketika ini kita lihat adakah hasilnya berjaya atau tidak, dan telah pun terbukti berjaya memerangi nabi palsu dan murtad. Seperti yang tadi kita tahu, nabi palsu yang paling terkenal adalah Musailamah Al-Kazzab. Lalu bagi menangani masalah dan mengelak daripada terus menular, ya, isu nabi palsu dan murtad ini, Sayyidina Abu Bakar telah pun melancarkan perang terhadap golongan Ar-Ridah ini. Melancarkan perang supaya apa? Supaya mereka dapat diatasi dengan segera. Antara orang yang mengaku menjadi nabi dan mempunyai ramai pengikut ialah Musailamah Al-Kazzab seperti yang dikatakan tadi, yang akhirnya berjaya ditupaskan oleh Khalid Al-Walid dalam suatu pertempuran. Jadi Khalid Al-Walid ini sangat terkenal dengan ketampanan, sangat terkenal dengan kemahiran beliau dalam berperang, khususnya berkuda dan juga memanah. Jadi tak heranlah, ya, manusia seperti Musailamah Al-Kazzab ni boleh ditupaskan begitu sahaja oleh seorang sahabat yang membantu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, iaitu Khalid Al-Walid, dalam suatu pertempuran yang tidak menyatakan sumbernya. Jadi nabi palsu ini telah pun berjaya ditentang habis-habisan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika itu.
Seterusnya adalah kita melihat kepada sumbangan yang kedua, iaitu sumbangan yang mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah berjaya meneruskan dakwah Islam sehingga tersebar luas ke seluruh dunia. Meskipun Sayyidina Abu Bakar telah berjaya menarik ramai antara teman akrabnya menerima Islam ketika zaman Rasulullah SAW, seperti Zubair bin Awam, Uthman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdul Rahman bin Auf dan Talhah bin Ubaidah. Dan mereka-mereka ini seperti mana yang kita tahu, pasca kewafatan Rasulullah SAW telah menjadi insan-insan yang hebat. Walhal lantas ada juga kalangan mereka ini juga mempunyai ataupun mendapat jaminan daripada Nabi SAW untuk masuk ke syurga. Tergolong 10 sahabat yang dijamin syurga. Allahu Akbar. Inilah asbab dakwah yang dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baiklah, itu dari segi dakwah Islam. Dan yang terakhir yang akan dibincangkan dalam sumbangan pemerintahan yang dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah beliau telah pun membuat perluasan kerajaan, yang mana dalam usaha untuk menyebarkan dakwah serta meluaskan kerajaan Islam, Sayyidina Abu Bakar telah pun menghantar pasukan muslimin untuk memerangi Byzantine, iaitu Rom Timur dan Empire Parsi. Sebagaimana kita tahu ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Empire Rom dan juga Parsi ini boleh katakan antara empire terbesar yang ada ketika itu. Jadi Khalid Al-Walid sebagai ketua panglima ketika itu telah berjaya menawan Iraq. Hanya dalam satu kempen ketenteraan pasukan Islam dapat menguasai wilayah Al-Hijrah pada tahun 634 Masihi. Ini membuktikan bahawa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sangat jujur, sangat ikhlas demi menyebarkan agama Islam. Dan akhirnya ketika itu dapat menguasai wilayah Al-Hira pada tahun 634 Masihi. Inilah dia asbab kehebatan seseorang pemimpin yang betul-betul ikhlas berjuang demi Islam. Jadi bila tumpasnya Empire Parsi dan Rom ini, maka habislah tamadun barat ataupun tamadun barat dunia ketika itu, dan akhirnya Islam mula tersebar luas sehingga berjaya menguasai 2/3 dunia di muka bumi. Baiklah, kita akan melihat kepada beberapa konflik ataupun satu konflik yang boleh dikatakan agak besarlah ketika era pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang mana setiap pemimpin itu pasti akan ada cabarannya. Dan begitu juga dengan sosok yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang mana ketika awal pengambil alihan beliau sebagai tampuk pimpinan pertama umat Islam pasca kewafatan Rasulullah SAW, ketika itu telah berlakunya belum lagi perpecahan, tetapi sudah ada bibit-bibit perpecahan yang berlaku dalam masyarakat Islam ketika itu, sehingga ada beberapa masyarakat Islam yang bertindak keluar daripada Islam, ada juga yang bertindak untuk membentuk satu golongan yang berkecuali dan sebagainya. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lah antara orang yang bertanggungjawab untuk mengembalikan kemufakatan yang ada dalam diri umat Islam ketika itu, yang mana ketika itu berlaku perpecahan yang sangat besar. Jadi ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga memerintah khalifah pertama umat Islam ketika itu, juga menerima tempiasan ataupun terkena tempiaslah dek perpecahan yang telah pun berlaku. Jadi ingin kita highlight kat sini macam mana kebijakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang begitu cemerlang mengembalikan keharmonian dan juga perpaduan dalam masyarakat Islam ketika itu, sehingga akhirnya telah pun kembali masyarakat Islam bersatu padu di bawah satu payung agama, iaitu satu agama, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baiklah, kita lihat bagaimana suka duka pemerintahan Rasulullah SAW, sahabat Rasulullah SAW, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sepanjang menjadi khalifah pertama umat Islam. Jadi ada satu ibrah atau pengajaran yang boleh kita ambil daripada kepimpinan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, iaitu perkara ini dipetik daripada kandungan wasiat yang diwasiatkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu antara yang pernah diwasiatkan oleh beliau ialah kita perlu memperkasakan diri dengan sifat amanah. Kata beliau, amanah adalah harta kekayaan sebenar, hasil dari kepada keimanan yang teguh. Ia adalah sifat sekalian kasih Allah. Sebagaimana sifat As-Siddiq ni atau kejuran ini adalah sifat Nabi
ya, para nabi alaihi salatu wassalam. Jadi, maka jadikanlah amanah sebagai perhiasan iman dan jauhilah kecurangan dan pangkat kemegahan kerana ia akan membinasakan kamu seperti umat terdahulu yang binasa. Kita lihat bagaimana kaum-kaum orang-orang yang besar suatu ketika dahulu seperti kaum Ad, ya, seperti kaum Nabi Lut alaihi salam. Ya, seperti mana Firaun, Ubay bin Khalaf, ya, begah-begah dengan kehebatan dunia sampaikan belum sempat mereka disemadi di dunia ini, mereka telah pun dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebinasa-binasanya. Jadi ini adalah ibrah yang boleh kita ambil daripada kepimpinan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu sendiri. Jadi ini ialah rujukan yang telah saya guna sepanjang tempoh pembentangan persembahan saya pada hari ini. Sekian saja persembahan pentaksiran berterusan tugasan 2 saya pada kali ini. Segala yang baik datang daripada Allah, segala yang buruk datang daripada Allah SWT, namun disandarkan atas kelemahan diri saya sendiri. Apa yang baik boleh kita ambil iktibar sama-sama, apa yang buruk itu sama-sama dijadikan tauladan dan juga pedoman bersama, insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.